Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, siapa yang live? Cek sikit, tak nampak. Ada dengar tak? Boleh dengar muzik, boleh dengar nada Arabian, bunyi Arab-Arab sikit. Malam Jumaat kan? Ya, Thursday, Khamis malam Jumaat. Alright, apa khabar? Siapa yang baru masuk ni? Tak nampak ah. Macam mana? Kenapa aku tak nampak? Oh, sebab aku tak masuk sebagai akaun aku, jadi aku tak nampak. Tak apa. Sekejap. Sekarang baru boleh nampak siapa yang baru masuk. Okey. Jadi hari ni kita nak bincang pasal ni sebenarnya. Kita nak borak-borak lah, santai-santai. Aku try, biasa aku masuk pukul 10 kan. Lepas tu bila masuk pukul 10 ramai lah pula yang bersembang. Ni mau try masuk pukul awal sikit, 9.45. Kita tengok ada orang yang nak lepak bersama-sama ke tak. Mohon share dulu. Siapa-siapa yang baru masuk, yang boleh join, lah share, tolonglah share juga kan, supaya boleh sembang-sembang, borak-borak. Okey, jadi cerita dia malam ni lah antara korang lah. Ada tak yang terfikir sebenarnya kenapa dekat kita punya apa, media ni lah, internet dan sebagainya, dalam komuniti kita, kenapa ada kes tular dan nafi ni kan? Zakdin, selamat datang. Asrusan, welcome. Welcome to the show. Komen sikit. Ini kita nak lepak santai-santai, berinteraksi bersama-sama. Nak tahu sebabnya pengalaman dia semua sama. Aku rasa kita semua ada pengalaman yang sama kan. Kau ada pengalaman, aku ada pengalaman. Pengalaman dia ialah kita tengok banyak sangat benda yang tular kan, yang viral, kita panggil viral sekarang ni, di mana-mana sekarang ni, dalam media massa kan, WhatsApp, Twitter, sebagainya. Tapi asyik kena nafi. Kan? Asyik kena nafi je, nafi. Jadi bila keluar satu rumor ni, yang orang ni nafi. Keluar satu rumor ni, orang ni nafi. Keluar satu cerita ni, yang ni nafi. Kalau tular, tak betul, yang ni nafi. So persoalan dia, Dulu lah, masa mula-mula kewujudan SKMM, pada sangkaan aku ialah, inilah dia satu body, government body yang akan kejar orang-orang ni. Sebab aku memang benci orang yang suka viral ni, yang suka viral benda mengapu ni kan. Dia tanpa ada segan silu, tanpa ada rasa tanggungjawab, ubah information, push dalam media sosial kan, buat menyebabkan satu benda tu makin teruk dan merebak lah. So itu isu dia kan. Muhammad Fahmi, welcome. Pak Lang Zam, selamat datang. Cek apa pendapat anda? Betul tak? Ada tak sama pengalaman macam ni? Pernah nampak tak? Kan? Kejadian macam mana? Kejadian kita tengok satu benda keluar viral dekat Facebook ataupun dekat WhatsApp, paling banyak sekali dekat WhatsApp lah. Lepas tu ada satu jabatan atau organisasi yang ditularkan tu, atau yang bertanggungjawab untuk menjawab tularan tu, dia nafikan. Dia nafikan. Okay, jadi dia katalah, ini ialah palsu. Especially kita tengok waktu COVID ni kan, ada banyak yang keluar
keluar okey katanya macam ni, KKM kata macam ni, Majlis Keselamatan Negara kata macam ni. Lepas tu tiba-tiba keluar pula statement balik, statement balas. Oh bukan, ini nafi, ini palsu. Jadi persoalan dia yang aku suka nak ajak korang lepak-lepak sama-sama, santai-santai borak ni ialah tak boleh detect ke? Tak boleh detect ke? Itu persoalan dia. Sebab pada waktu awal-awal dulu, pada waktu peringkat awal dulu, aku sangkakan boleh detect. Orang boleh detect kita. Kan? Kerajaan boleh detect kita. Okey. Bila kita buat satu benda, kita rasa takut. Ini kejap lagi detect. Memang ada detect. Tapi aku tak tahulah sebabnya proses mengesan orang tu ataupun hasil orang tu ditangkap ke apa tak keluar. Paling terkini korang ada ingat tak cerita apa? Kita search sikit, ada tak kes yang terkini menafikan? Kita tengok mana. Nafi. Menafikan. Kita tengok dalam Astro Awani, carian topik menafikan. Okey, mari kita tengok. Share screen. Okey, aku buka Astro Awani Aku buka Astro Awani. Dia punya website. Okey, ini aku search keyword menafikan. Okey, mula-mula yang pasal arwah Dr. Ali tu, Dr. Ali Noor tu lah. Jadi Dr. Ali Noor meninggal bukan kerana terlampau penat. DG cakap Dr. Nisham cakap bukan sebab tu. Sebab ada pendarahan dalam otak lah, maknanya stroke lah. Tapi yang mula-mula tularnya ialah cerita ialah dia meninggal kerana terlampau penat. Siapakah yang mula-mula menularkan tu? Kan? Okey, kemudian kita bukan nak cakap pasal arwah Dr. Ali, kita nak cerita pasal keseluruhan kisah tular satu benda topik yang jadi viral, lepas tu satu pihak kena nafikan sebab benda tu viral. Okey. Contohnya ni, poster PKP di Terengganu, Kedah palsu. Majlis Keselamatan Negara menafikan kesahihan poster mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Terengganu pada hari ini sehingga 26 Januari seperti yang tular. Ni dulu, Januari 17 dulu. Seperti yang tular di media sosial. Okey. Jadi persoalan yang aku nak timbulkan ialah siapa yang buat ni? Siapa yang buat poster palsu ni? Betul tak? Siapa yang buat poster palsu ni dan kenapa dia tak ditangkap? Kenapa dia tak ditangkap? Dia tak dapat kesan ke? Tengok. Muhammad Fahimi cakap kalau tak silap berkaitan punca kematian doktor. Tu ni aku jawab tadi. Kita bukan nak cerita pasal doktor tu tadi, tapi kita nak cerita pasal secara keseluruhan. Maknanya bila satu benda viral, kenapa orang yang mula-mula buat tu tak dapat ditangkap? Sebab kita kena hapuskan bangsa ni sebenarnya. Bangsa-bangsa yang kaki viral ni, dia ni lah perosak, pemusnah negara ni sebenarnya. Sebab apa dia buat benda yang untuk dapat, tak tahulah apa fokus dia, apa target dia nak dapat apa. Tapi tujuan dia buat tu ialah supaya dia dapat perhatian ataupun posting dia tu dapat banyak like ke, atau dapat banyak share ke, tak tahulah. Kan? Tapi benda tu menyebabkan dia efek pada orang lain. Efek pada orang lain. Ada orang yang suka forward pula. Dapat pada orang yang kaki forward juga. Dah dapat ni, okay forward. Kan? Tak check dulu, kan? Tak sahihkan dulu. Pak, kan? Sebarkan. Okay, ni Ramzi Al-Samadi. Bagaimana di negara lain ditangkap? Aku pun tak tahu. Ini yang kita nak lepak-lepak bincang-bincang ni, kita sembang-sembang, open. Ada dengar tak kalau kat negara lain ada dengar cerita kena tangkap ke ataupun masalah yang sama? Cuba kita sama-sama tengok. Okey. Ni. Maib sesak 40% masih kosong, kan? Kerajaan menafikan pusat kuarantin rawatan COVID risiko rendah tamat ekspor pertanian sedang sesak seperti yang ditularkan. Ada orang tularkan, lepas tu kerajaan kena nafi.
Siapa lah yang buat kerja ni? Tengok palsu lagi. MKN nafi setuju pelaksanaan PKP. MKN menafikan kesahihan kenyataan bertulis mendakwa mesyuarat MKN bersetuju melaksanakan PKP seperti yang tular di media sosial. Memanglah sekarang ni kita dah PKP 1 Semenanjung kan, bermula esok kan? Tapi ini Januari 7, maknanya dulu sebelum mungkin mesyuarat yang terkini ke, sebelum terjadinya keputusan tu, maknanya pada waktu ni dah tular. Aku pernah dapat juga mesej ni, katanya ni memang dah confirm. Ada tak itu kakak saya kerja di Prime Minister Office, kita memang nak ni. Ingat tak mesej tu? Kita memang akan PKP balik kan? Dah dimesyuaratkan dah pun, dah ada keputusan dah pun, sampai bila-bila. Jadi kenapa tak ada tindakan kat orang tu? Itu yang aku nak ceritakan sekarang. Lihat lagi, tengok ada lagi tak? YB Rara ni pun jadi viral juga. Okey. Apa lagi perkataan menafikan? Kalau kita boleh cari menafikan. So bila kita sebut menafikan ni, kita tengok apakah yang related. Kenapa pula dia tak keluar? Okey. Menafikan. Pernyataan media, KPM tidak pernah menafikan. Bukan. Nasruddin Yusof. Assalamualaikum. Khabar? Selamat datang. Kalau kau ada benda-benda yang terlintas dalam kepala pasal kes tular dan nafi ni, cuba chat, komen dekat chat sikit supaya kita boleh borak-borak lah, sembang-sembang. Ni, Polis Sabah menafikan ada perintah berkurung 24 jam di S-Zone. Ni September 15 tahun 2020. Tahun lepas lagi. Maknanya ada orang yang keluar perintah berkurung kan. Jadi polis pula menafikan pula. Jadi siapa sebenarnya yang buat benda ni sebenarnya kan? Kita tengok berita harian. Malam ni dia muzik Arab sikit sebab kita sempena malam Jumaat. Malam Jumaat. Okey, cari kata kunci menafikan. Hasil carian untuk menafikan. Kerajaan Perak nafi wujud politik dalaman. Kan ni tak kaitan tular. Ataupun kita search tular kan. Tapi tular banyak pula. Okey. Tak apa, kita cuba search tular. Okey, perkataan tular. Adakah dia membawa Zahrin Zikri. Selamat datang ke Rejim Show. Kita lepak-lepak malam ni, tajuk kita ialah nafi tular. Okey. Ni ada banyak tular lah. Tapi tular ni tak related lah pula kan, tak betul lah pula. Sepatutnya tadi yang betul tu menafikan tu. Sebab menafikan ni biasa dia berkait dengan benda yang telah tular tapi tak betul. Kalau tular memang banyak benda lah telah kan. Dahlia Jasmine, welcome. Tengok bagaimana komen. Dahlia Jasmine, ada ketikanya pernyataan kaki viral ni betul, tapi kerajaan menafikan untuk tidak mahu menimbulkan suasana panik di kalangan masyarakat. Tapi golongan kaki viral ni sememangnya adalah golongan yang akan menyusahkan masyarakat. Tapi susah untuk kita dengar penyebar berita palsu ditangkap dan ambil tindakan. Yang paling tak tahan lepas viral kemudian minta maaf. Aduhai, mudah sangat. Ya, betul. Aku setuju. Betul, aku setuju. Memang
tak tak kena apa, tak kena ni pun. Tak ada tindakan pun. Aku tengok tak ada. Aku tak tahulah sejauh mana enforcement benda ni kan. Welcome Zuhairi Muhammad Sabis. Welcome to the show. Ini kita buat awal lepak kita, lepak awal supaya kita tak kena darah tinggi. Muhammad Fahmi, berita palsu atau benar? Altan tu yang kena bom dengan C4. Datuk Seri Najib menafikan. Kan. Daripada dulu dah kita pun tak tahu. Kan? Tapi ini benda yang macam cerita ni, cerita yang dibicarakan, dah jadi kes, benda-benda ada siasatan. Ini dah lain lah sikit. Yang tular betul-betul ni ialah memang dia tular, lepas tu dinafikan. Oh, ada satu tempat benda yang kita tengok jap. Kita tengok ada tak yang dekat sini. Kita tengok ada tak berita menafikan yang paling betul sekali. Mari kita tengok tadi Harian Metro. Kita tengok surat khabar lain pula, Harian Metro pula. Yusdi Muhammad, welcome to the show. Syahriza Abdul Aziz, welcome to the show. Right. Malam ni tajuk dia ialah tular nafi. Dia kita tular, lepas tu kita nafi pula. Kan? Bukan, maksudnya persoalan dia ialah kenapa benda yang ditularkan semudah itu dinafikan dan tak ada tangkapan pun dibuat pada orang yang menularkan, yang mula-mula menularkan. Sedangkan pada sangkaan aku, wujudnya SKMM ataupun badan-badan government body yang merisik benda-benda ni, yang mengkaji, kerja dia ialah pasal benda-benda macam ni kan, multimedia dan benda yang dalam media sosial ni. Aku sangkakan dia orang ni akan enforce dan tangkap orang yang buat viral ni supaya benda ni jadi pengajaran. Sebabnya benda ni merosakkan suasana majmuk masyarakat. Kan. Okay. Kita search penafian keyword dia ialah penafian ataupun menafikan. Bukan, menafikan itu yang paling tepat. Betul. Sebab dia setelah dia tular, maka dia menafikan. Berita palsu, nampak ni? Okay, kita tengok. Berita palsu. MKN nafi setuju laksana PKP Khamis 7 Januari. Nafi, maknanya dia dah tular, lepas tu dinafikan. Okay. Faizal Syaufi, welcome to the show. Berita palsu atau benar? Sajat lelaki atau perempuan? Hari ini aku tengok berita-berita yang keluar pasal dia, semua telah menggunakan kata ganti diri Encik Muhammad Sajat. Aku rasa Encik Muhammad Sajat, tak silap aku nama dia. So Encik lah dia. Encik. Alright. Tengok, okey, ada satu berita yang menarik yang related. Penyebar berita palsu diburu. Baik, ini terbaik. Selasa 22 Disember 2020. Penyebar berita palsu diburu dalam Harian Metro. Ngam pula muzik ni macam ni kan. Adakah mereka sudah ditemui? Siapakah yang menularkan berita tersebut? Alright, so cerita dia apa ni? Kerajaan tidak akan bertoleransi terhadap penyebar berita palsu berkaitan COVID-19 hingga menimbulkan panik dan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sehingga hari ini 274 kertas siasatan sudah dibuka oleh Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID. 274 kertas siasatan, bro, sis. 274. Maksudnya adanya berita tular kan. Korang tak nampak nanti aku cuba besarkan sikit dia punya ni, zoom dia. Boleh nampak tak? Okay, nampak tak? Okay. Menurutnya daripada jumlah ini sebanyak 137 kes masih dalam siasatan, 35 kes didakwa di mahkamah, 12 kes diberi notis amaran, manakala 90 kes lagi diklasifikasi
klasifikasi sebagai tiada tindakan lanjutan. Okey, maksudnya memang ada lah, memang ada tangkapan. Sebanyak 137 kes masih dalam siasatan. Tapi kita tak dengar benda tu cepat kan? Kita tak dengar benda tu cepat. Betul tak? Welcome to the show, Adolf Zulkarnain. Terbaik ada lagu background. Yeah. Sebab kalau tak ada lagu background, dia nampak poyo sangat, senyap je kan. Macam suara bagus sangat. Tak boleh. Kena ada backup sound. Sebab malam ni malam Jumaat, maka kita adakan Arabian music background. Ya, jangan risau, inilah royalty free music dan ia bebas digunakan untuk live. Alright, jadi balik pada kes kita tadi. Sambung check. Kalau anda ada idea ataupun pendapat, tolong post dekat dalam komen supaya kita boleh ulas dekat skrin ni. Yep. Okay, pasukan respon pantas PRP di bawah KKMM juga mengeluarkan sebanyak 415 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu berkaitan COVID-19. Katanya pada sidang media MKN hari ini di sini. Okey, jadi maksudnya, bayangkan bila ada kes pasal COVID, orang buat viral, bila ada orang viralkan sesuatu pasal COVID. Jadi seluruh masyarakat dekat situ, dekat keliling kita ni yang baca benda ni, dia rasa macam panik. Jadi ini benda yang merosakkan sebenarnya. Merosakkan kaki-kaki viral ni, kaki-kaki yang suka dapat perhatian dengan cara buat satu berita ataupun modifikasi berita palsu ni, menyebabkan orang semua panik. Masyarakat panik, orang terpaksa ambil tindakan, kadang-kadang melulu untuk tengoklah. Kalau contohnya dia kata, bekalan minyak akan habis, contohnya dia tularkan berita macam tu. Suka sangat dia buat benda-benda macam tu. Bila dia tularkan macam tu, orang pun pergi beratur isi minyak kan. Lepas tu terpaksa pula kan menafikan. Sebabnya ada satu, contohnya dia kata dia kata contohlah dia kata Petronas akan tutup semua stesen minyak, contohnya. Dia tularkan macam tu. Lepas tu Petronas pula kena jawab, sebenarnya tak, kita tak pernah pun cakap macam ni. Kenapa? Inilah berita palsu. Jadi orang yang buat berita palsu tu, kenapa lambat ditangkap? Lambat sangat kena. Itu yang menjadi persoalan aku. Tapi dalam berita ni adalah ni penyebar berita palsu diburu ni kan. Maksudnya adalah kan, ada. Okey, kita tengok lagi apa lagi yang penjawat awam ditahan mengintai dalam tandas, wanita dalam tandas lain macam. Okey. Tahukah anda bahawa jangka hayat lelaki di Malaysia adalah hampir 5 tahun lebih pendek berbanding wanita? Kau nak mampus? Okey, improvement yang salut. Terima kasih. Saja sembang-sembang. Aku tak tahu mana geng-geng lepak ni. Biasanya ada ramai geng-geng lepak malam ni. Tak keluar ni semua ni malam Jumaat. Kurang asam betul. Aku tak puas hati rambut kau hitam kan. Color pakai Photoshop ke? Bro, ini original ni, kasih tunjuk sikit original bro. Memang ada. Dia uban pergi dekat sini, uban semua pergi bawah. Dia tak pergi atas, dia ke bawah. Bawah lagi tak ada uban lagi. Dia sini je, bawah lagi tak ada. Si baik. Okey, apa lagi? Azam Fauzi, welcome. Jawapannya tak boleh. Kecuali dalam cerita atau movie. Apa yang SKMM boleh buat adalah penafian. Sebab itu ada web sebenar.my. Oh iya ke? Jap. Tengok. Sebenar.my. Kenapa aku tak boleh tengok? Sebenar.my. Ada betul ke ni Azam? Macam tak ada je. Ni map. Okey, lepas tu
Sebenarnya bukan sebenarnya.my. Okey. Aku kita tengok apakah yang ada di dalam sebenarnya.my ni. Aku pun tak pernah tengok lagi. Okey. Tidak pasti jangan kongsi. Bukan semuanya benar di internet. Tidak pasti. Okey, ini government punya. Oh, memang SKMM punya. Okey. So apakah yang tular? Oh, aku baru tahu ni. Thank you Azam. Dakwaan mesej bahawa penumpang kenderaan yang tidak memakai tali pinggang keledar belakang dikenakan tindakan saman di Lebuh Raya Utara Selatan adalah tidak benar. Tular Januari 2021. Ni dia punya ni. Dengan kita zoom sikit. Okay, zoom sikit. Alright. So ada yang palsu. So dia kata palsu. Sekarang dia cakap palsu. Sebenarnya menurut kenyataan media Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik, J mendapati satu mesej telah tular melalui aplikasi WhatsApp mengenai tindakan saman ke atas penumpang kenderaan yang tidak memakai tali pinggang keledar belakang di Lebuh Raya Utara Selatan. JSPT tidak pernah mengeluarkan kenyataan dan menafikan kesahihan mesej bahawa pegawai polis akan buat pemeriksaan pada setiap petang di Lebuh Raya Utara Selatan plus bagi mengesan ketidakpatuhan pemakaian tali pinggang keledar di tempat duduk belakang kenderaan dan pesalah akan dikenakan denda sebanyak 300 manakala 600 untuk 2 orang. Sumber Facebook rasmi PDRM. Jadi dia maksudnya dia tetap betul lah aku cakap tadi. Ada tular tapi macam lambat je nak kesan orang yang tu kan. Okey. Mari tengok. Tadi yang menarik sikit. Cara hanya okey. Keratan akhbar bahawa dakwa musim sejuk akan melanda Malaysia adalah berita tidak benar dan yang ditularkan semula. Okey, ini tak kritikal sangat. Kita cari yang kritikal sikit. Okey. Apa ni? Kuatkan volume sikit. Buka habis dah ni tak jelas. Apa yang tak habis? Suara aku tak jelas ke? Habis dah ni. Kau nak dengar muzik ke? Dah habis dah. Aku dah habis pula dah ni. Kan? Orang lain okey je kot. Muhammad Izzuddin. Sebenar mai berita palsu lah. Ya betul kau. Ini government punya ke bukan ni? Damn. Tangkap Azam. Oh, sebenarnya.my bukan sebenar.my. Okey tadi kan. Okey. So Azam cakap apa? Point aku, mereka tak boleh nak trace penyebar maklumat palsu. Akaun Twitter pun beli. Oh, padu bro. Padu. Akaun Twitter pun beli ada hati nak trace kaki viral. Oops. Azam, boleh bagi ucapan terakhir sebelum kau kena suspend ataupun kena ban dengan SKMM. Alright. Kita tengok yang lain. Apa lagi? Ini sorry. Ini Azam cakap ada ni. Afiqul Bahtiar, welcome weh. Okay. Poster amaran. Henti guna hashtag si bodoh kau dengar sini, bukan dikeluarkan oleh MC. Oh, padu ni. Ini yang padu. Okey. Amaran penjelasan. Pihak MC keluarkan poster amaran hentikan penggunaan hashtag si bodoh kau dengar sini.
Okey, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC ingin menegaskan sebuah poster berbentuk amaran yang meminta agar orang ramai tidak menggunakan hashtag Si Bodoh Kau Dengar Sini menerusi laman Twitter bukan dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya. Poster berkenaan yang tular di media sosial mengandungi fakta kesalahan yang direka-reka meliputi aspek hukuman dan akta yang digunakan ke atas mereka yang melanggar amaran berkenaan. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan dia punya akaun yang dia beli itulah kan. Kan sebabkan akaun tu ada banyak follower, jadi pembelian itu menyebabkan history. Ini yang aku tak tahulah pasti sahih atau tak kan. Tapi yang aku tahu, yang aku tahu, yang aku dengar cerita lah. So memang dah biasa lah bila kita nak dapatkan nak dapatkan audience yang ramai, kita carilah akaun-akaun Instagram, Facebook ataupun Twitter ke yang dah memang populated, memang ramai orang, memang ramai follower. Lepas tu kita offer owner tu, kita beli. So masalahnya bila dia beli, semua posting-posting yang lama semua tu mungkin tak habis padam. Itu yang keluar. Si bodoh kau dengar sini hashtag. Okay kan? Right. Boleh trace, Muhammad Izzuddin Rashid cakap. Boleh trace tapi agak detail dan rumit kerjanya. Still. Okay. Izzuddin, boleh explain tak macam mana detail tu? Macam mana rumit? Sebabnya aku tak tahu sejauh mana akses kerajaan kepada kita punya privacy lah. Jadi nak mengesan contohnya satu orang telah viral dalam WhatsApp satu benda, macam mana nak dapat trace back kepada orang yang asal? Kalau dah terlampau tular, aku rasa susah kot kan, betul tak? Melainkan dia buat kesilapan, macam yang kesilapan yang ada budak tu, dia letak hashtag nama kakak dia kan, daripada USM tu. Jadi bila dia tulis macam tu dekat ni, ada kakak dia, kakak aku kerja dekat Prime Minister Office, dia punya nama orang tu save dalam phone, contohnya Ahmad USM. Senanglah nak cari, senanglah nak pinpoint. Aku boleh fikir macam tu lah kan. Muhammad Ammar Abdullah, yang kelakarnya Timbalan Menteri yang jaga SKMM pun pernah sebar berita palsu pasal budak Sabah yang panjat pokok and cari internet untuk siap kesamaan dulu. Ya, Vivian benda nama budak tu kan. Orang yang mengeluarkan kempen tak pasti jangan kongsi telah tersilap langkah. Terus berzikir kau akak tu. Berzikir dia. Alright. So tak pasti jangan kongsi tapi tersilap langkah. Itu biasalah, kita semua manusia memang macam tu lah kan. Macam tu lah. Okay, Muhammad Izzuddin, setiap internet ada IP address masing-masing dan setiap device ada kod dia. Cuma tertakluk pada orang yang mengendali ilmunya, serupa hackers juga. Okay. Maksudnya Muhammad Ammar Abdullah, maksudnya SKMM benarkanlah guna hashtag tu. Dah, dia suruh hentikan. Dia suruh hentikan. Ni dia cakap ni kan, hentikan penggunaan hashtag si bodoh kau dengar sini. Hentikan, dia kata kan. Itulah. Alright. Kita tengok apa lagi yang menarik, yang viral. Apakah yang viral kemudian dinafikan? Okey, apa yang menarik lagi ya? Sama je macam tak ada berita sangat. Tengok ni Januari ni, empangan ni. Alright. Nak beli boleh, Hazam Fauzi cakap. Nak beli boleh tapi kenalah bijak. Kasih clear lah semua. Macam format hadis, kasih blank. Aduh, macam tu pun nak kena ajar ke? Iyalah, betul lah tu kan. Pelik juga kan. Share sikit. Korang tak share pun, kasihlah ramai sikit yang join kan. Kita tengok share kat sini, share dekat mana lagi, share sini, share satu lagi. Tolonglah share juga
Tak cukup orang ni, 4 orang 5 orang ni. Macam mana? Tak best lah nak borak dalam lagu Arab ni. Okay. So kita tengok yang ni pula. Yang ni dia kata apa? Video empangan sibol pecah adalah tidak benar. Terdapat video yang mendakwa empangan sibol pecah. Okay, sebenarnya sebuah video yang tular di media sosial Facebook dan aplikasi WhatsApp mendakwa empangan sibol di Kota Tinggi pecah adalah tidak benar, kata Ketua Polis Daerah Tinggi Superintendent Husin Zamora. Dalam satu kenyataan di sini, beliau berkata hasil semakan mendapati tidak wujud empangan sibol di daerah berkenaan. Tidak wujud empangan tu. Orang boleh viral satu benda yang tak wujud. Macam mana satu benda yang tak wujud boleh viral? Ajib weh. Kagum. Di Kota Tinggi tiada empangan sibol. Video yang tular adalah merupakan lokasi kolam takungan sisa kilang sawit Sibol B, kata beliau. Selamba kau panggil empangan, champion lah kan. Husin berkata anggota polis Bandar Tenggara turut dihantar ke lokasi video berkenaan untuk memastikan maklumat yang diterima. Selain itu, beliau juga mengesahkan tiada jalan raya yang dinaiki air akibat dari limpahan air tersebut kerana kedudukan kilang sawit Sibol B yang jauh dari laluan jalan raya. Dalam video yang berdurasi 19 saat, kelihatan sebuah kolam didakwa empangan itu telah pecah dan airnya telah masuk ke ladang kelapa sawit. Macam ni. Oh, ni dipanggil empangan. Kau suka-suka hati sebut empangan kan. Ni masalahnya. Aku tak tahu apakah yang orang cuba dapatkan bila dia buat macam ni kan. Tak tahu, tak faham aku kenapa. Itulah. Kalau kita dapat benda viral, sebenarnya apa benda yang kita mula-mula sekali buat apabila kita dapat satu benda viral? Cuba korang kongsi. Apa yang korang buat bila dapat satu mesej ataupun WhatsApp yang viral. Apa tindakan korang mula-mula? Kalau aku pertama sekali aku memang tak suka baca panjang-panjang sangat. Jadi agak susah untuk aku memviralkan benda yang atau menyebar benda yang aku rasa macam panjang sangat lah nak baca, nak explain kan. Tapi kalau macam video, kadang-kadang aku cepat juga push. Ataupun gambar, kadang-kadang cepat juga aku push. Keterutamanya tempat yang aku tahu, tempat yang aku kenal, aku push lah. Tapi kalau tempat tu aku pun tak tahu kat mana lokasi dia, aku pun tak berminat nak push kan. Sebabnya nanti kejap lagi orang tanya aku kat mana, lepas tu aku tak boleh jawab. Aku pening, aku malas nak jawab benda-benda macam tu. Okay. Azam Fauzi, extrapolation method. Apa ni? Kalau diorang main spoofing boleh ke? Kena pula sekarang ada VPN. Memang sangat rumit. Lebih baik fikir cara macam mana nak bagi telco, nak bagi laju telco kat Malaysia ni. Betul lah Azam. Jadi sebenarnya memang tak boleh trace lah kan. Tak boleh trace lah. Itu lah cerita dia, betul tak? Habis kalau tak boleh trace, macam manakah kita nak menghalang daripada terjadinya benda macam ni? Betul tak? Kita tengok ni ada ni pendidikan. Tengok sikit pendidikan, ada tak berita tular berkaitan pendidikan? Okey. Okey, tengok ni. Tular Jun 2020. Ini tahun lepas, lambat. Okey. Yang ni aku pernah tengok dia punya apps. Aku pernah tengok apps ni untuk buat breaking news ni kan. Pelajar tingkatan 1 ke 4 kembali ke sekolah pada 12 Julai 2022. Jadi yang macam ni sebenarnya kadang-kadang orang budak-budak muda macam aku yang muda ni kan, main-main. Kita pakai apps tu, kita buat lah benda ni, kita letak kat kawan kita. Dia masalahnya bila kita post dalam satu grup tu pula ada orang-orang yang tak faham. Seperti mana yang korang tahu,
Dekat dalam Malaysia ni ramai sangat orang yang ada ni. Orang yang macam ni. Dia panggil apa ni? Dia pembarih. Dia tak faham. Dia tak faham sarkastik. Dia tak faham benda-benda yang kita berlapis-lapis, bercakap berlapis ni. Dia tak faham. Jadi bila dia nampak benda macam ni, dia terima benda tu secara straightforward lah. Betul lah, sekolah akan dibuka semula. Sekolah akan dibuka semula. Betul dia terus forward kat family dia. Tengok ni. Kau tengok ni. Ni sekolah buka semula. Cepat pergi beli baju. Lepas tu macam mana ni? Kita COVID tengah mencanak-canak ni. Macam mana pula sekolah boleh buka ni? Pun forward lagi. Forward dalam grup taman pula. Dalam grup taman pula ada lagi 10 orang lagi kan. Orang macam dia. Wah, kecoh. Pam pum. Habis. Viral. Kan? Viral. Jadi menyebabkan ramailah yang makin panik. Macam cerita apa, macam kisah nak keluar, nak apa ni. Aku tak tahulah apa yang viral, tapi pasal bila nak PKP je memang, tapi PKP memanglah official kan. Kita tengok apa tajuk keselamatan pula ada tak yang menarik topik dia. Semua cerita pasal PKP ni. Tapi kan ada juga yang viral, lepas tu sebenarnya benda tu jadi kenyataan pula. Contohnya macam ni. Dakwaan PKP akan dilaksanakan di seluruh negeri Kedah bermula 18 hingga 31 Januari adalah tidak benar. So dia kata ni ialah palsu. Tapi sebenarnya memang viral lah kan. Memang dah PKP lah sekarang kan. Ke macam mana? Ada orang Kedah tak? Ada orang Kedah dalam ni? Aku pun tak tahu ni status negara tempat lain. Aku tahu Pahang, Pantai Timur akan mula esok lah. Minum dulu. Air aku. TO bunga krisantemum. TO letak bunga. Bunga tu boleh telan sekali, boleh kunyah. Sedap alhamdulillah. Jadi bila macam ni kadang-kadang rasa pelik pula kan. Bila benda yang kau dah mula-mula viral, lepas tu ada penafian, lepas tu jadi betul-betul. Itu pelik kan. Itu pelik. Mana dia? Siapa yang baru masuk? Ada yang baru masuk? Pak Usu Halim, welcome to the show. Selamat datang. Terima kasih sebab join. Malam ni kita sembang pasal Tula dan Nafi. Tula Nafi. Macam mana satu viral tu ditularkan, kemudian ada satu pihak kena nafikan. Jadi bila Tula dan Nafi, sebenarnya persoalan dia adalah betul ke benda tu, kenapa tak boleh tangkap orang ni? Orang yang suka menularkan benda-benda ni, tak ada tindakan segera ke dibuat kepada dia? Tak boleh trace ke? Memang tak boleh trace ke? Kalau memang tak boleh trace, apakah benda yang perlu dibuat untuk menghapuskan bangsa kaki viral ni? Sebab benda dia orang buat ni menyusahkan masyarakat, menyusahkan negara sebenarnya. Betul tak? Setuju tak? Muhammad Izzuddin Rashid, kena tubuh tim yang betul-betul hebat and otak hackers. Boleh je nak trace untuk tahu, tapi ketepatan tu belum tentu. Yang pasti memang betul-betul detail dan tinggi. Setiap internet dan device ada alamat dan kod masing-masing. Ya, itu dipanggil macam IMEI tu kan. Jadi itulah. Okey, jadi berkaitan dengan ni, maka adalah dia berkaitan lah dengan contohnya macam penggunaan WhatsApp, penggunaan Telegram, penggunaan Signal yang sekarang ni kecoh, semua orang suruh install Signal. Pagi ni aku tengok ada pula orang suruh guna Beep.
Sebab apa? Sebab BIP tu dibangunkan oleh Turki. Maka bila Turki yang buat, mungkin sebab kerajaan negara Islam, maka disuruh pakai BIP pula kan. Jadi pada aku bergantung pada penggunaan lah kan benda ni. Kalau kita nak cerita pasal security, tak payahlah nak secure sangat pun kan. Kita, macam aku cakap lah, aku ada buat satu posting, kau kecoh cerita pasal security, oh ni tak boleh pakai ni WhatsApp ni sebab ni dia terlampau, dia tak secure kan, nanti orang boleh hack, boleh baca kau punya ni. Kau sembang pasal apa kan, sampai kau nak kena secure kan. Balik-balik hantar gambar nonok, ataupun balik-balik hantar gambar video apa, orang start motor tapi bunyi perempuan mengerang tu. Balik-balik tu yang ulang-ulang kan. Memang haram betul lah orang yang buat forward video tu. Kita tengok gambar racing kereta kan, tengok racing kereta ni kita suka, kita pun tekan pak. Betul ni. Sampai tang corner dia cenggir je. Bunyi macam haram betul lah. Kan? Betul tak? Kita tukar lagu lain lah. Kita tukar lagu ni. Lagu sorry. Okay, come on. Alright, lagu best sikit. Contoh isu terdekat, kes sebar lagu Indonesia Raya yang diedit. Malaysia dituduh dalam isu ni. Tuk-tuk detect, PDRM dapat cari penyebarnya di Sabah. Warga Indon juga. Inilah macam ni lah maksud aku. Macam ni lah efisien. Ini menyebabkan aku jadi rasa pelik. Ini aku makin pelik. Okay, ini makin pelik. Bila kau cakap macam ni, contoh isu terdekat kes sebar lagu Indonesia Raya ni kan, aku jadi makin pelik. Sebab apa? Ada kes yang cepat dapat detect, ada kes yang lambat dapat detect. Dia punya SOP tak sama ke? Kan? Kalau ada kes boleh cepat detect, kenapa tak diumumkan orang yang viral ni? Sepatutnya orang yang suka viral ni kita tunjuk kerap dekat dalam media supaya orang rasa takut dan orang tahu kalau kau viral suka-suka hati, kau akan kena mendapat macam geng ni. Betul tak aku cakap? Kan? Nak kena kunyah pula bunga ni. Kan aku kunyah kat mic ni kan bunyi apa macam ASMR pula. Betul tak? Okey Azam Fari, tukang viral bukan orang yang paling bodoh. Yang lebih bodoh, orang yang terima dan kongsi dengan orang lain tanpa tanya orang dulu. Lepas orang kecam, alasan dia mudah. Saya forward je. Rasa nak hempuk dengan keyboard je. Ni jenis makcik-pakcik yang banyak masa lapang. Alasan lain tak betul. Tak apa, janji ada kebaikan dalam cerita tu. What the fish? Ui, lawa baju. Beli dekat Shopee. Ni orang Kuantan juga buat ni. Dalam Shopee nama dia Rizal Uncut. Baju Among Us. Kan? So betul Zam. Dia sebabnya yang banyak guna WhatsApp ni ialah orang-orang yang macam, aku ingat dulu ada satu public figure ni, nama dia Signal Singh. Dia famous kat dalam Twitter. Dia suka buat video-video Insta, TikTok macam tu lah. So aku follow dia dekat dalam Twitter. Ada satu video dia yang dia marah tu sebab apa orang cakap letak daun semambu dekat rumah boleh halang daripada COVID. Jadi mak dia baca kan, dia memang angin lah sebab mak dia mak dia letak merata-rata dekat dalam rumah dia kan. Tengok ni, dia kata tolong jangan forward benda-benda macam ni dekat mak aku, dia cakap. Ingat tak ada satu video tu? Bos, semua ni adalah berbayar.
Mungkin third party dia orang lantik untuk detect. Sebab itu melibatkan negara. Setakat viral bodoh ni kerajaan nak keluar duit banyak tangkap. Nak keluar banyak duit untuk tangkap, membazir kot. Mungkin juga. Setuju. Tapi kalau dibiarkan bangsa ni macam ni kan, kalau dibiarkan, makanya akan terus merebak-rebak, makin ramai lah kan, dia orang yang macam ni. Itu masalah dia, betul tak? Aku cuma nak fikirkan macam mana cara supaya boleh dihentikan perangai ni, supaya orang takut betul nak viral. Kadang-kadang kita cakap negara China tu kejam, komunis kita cakap. Tapi bila kita tengok tindakan kasar dia kepada rakyat dia kan, tindakan dia yang kasar pada rakyat dia, aku rasa macam mungkin untuk satu negara yang terlampau ramai orang macam tu kan, macam-macam jenis orang, dia terpaksa buat kekejaman atau kekerasan macam tu. Sebab kalau tidak, padang kena goreng gitu je lah government dia, betul tak? Selamat datang Rikat Sair. Welcome to the show. Malam ni kita sembang pasal tular nafi. Macam mana satu isu yang ditularkan kemudian dinafi. Tular nafi. Tak ada penyelesaian, tak ada orang yang bukan maknanya orang yang buat tular ni, tindakan ni hanyalah nafi saja. Kan, jabatan tu terpaksa menafikan, tapi tak ada tangkapan dibuat. Sepatutnya tular tangkap, dakwa. Tak payah nak nafi-nafi. Sebabnya benda dia tular tu bila benda tipu, tangkap dulu orang tu, dakwa dia, terus tunjuk dalam surat khabar, tunjuk dalam berita. Betul tak? Kepada yang baru join, tolonglah chat lah. Anda bagi pendapat anda dekat dalam komen. Tulis chat, komen apa pendapat anda, kita ulas. Tak bagi pendapat pun tak apa, nak komen apa-apa, baju saya cantik ke boleh kan. Muhammad Izzuddin, isu ni samalah macam isu rasuah. Nak hilangkan rasuah dalam penjawat awam, kau rasa balik pada diri sendiri dan integriti, campur agama. Iyalah tu, betul. Ini soalan yang ni satu topik yang menarik juga ni kalau aku nak buat live pasal ni kan. Rasuah ni, dia nampak macam tak berkesudahan Tak kira lah government mana pun yang memerintah. Disebabkan yang dekat bawah dia tu sama je kan, yang kerja tu sama, orang tu masih lagi dalam jawatan tu, tak ada orang nak report dia kan. Aku pernah berbual dengan SPRM, aku pernah buat dengan pegawai SPRM lah. Aku cakap, macam mana sebenarnya korang, kenapa tak tangkap orang yang didakwa ambil rasuah ni kan? Benda tu benda common. Kau dengar kadang-kadang kau dengar benda tu common, benda yang macam jabatan ni ambil rasuah, kaunter kerajaan ni terima rasuah. Kau biasa dengar, ada benda-benda, ada jabatan yang kau dah biasa dengar, ada tempat yang kau dah tahu ni memang cara nak settle dia kau ulur je. Tapi kenapa SPRM tak pergi? Aku pernah tanya satu pegawai SPRM, cakap kenapa kau tak pergi? Kau dah tahu cerita, benda ni common, dah jadi macam perbualan harian, orang tahu. Kalau situ kau ulur je kan. Kenapa SPRM tak pergi benteras atau keserbu tempat ni? Jadi jawapan dia ialah, dia kata, kita hanya perlukan satu sahaja bukti. Tak kiralah apa, screenshot, WhatsApp, gambar, video, apa saja, resit transfer, apa sahaja, satu sahaja bukti. Dia perlukan satu sahaja bukti. Ni cik, ni bukti satu saja yang membuktikan ada berlaku transaksi tu.
Jadi kalau kita dapat membuktikan berlakunya satu transaksi tu antara orang A dengan orang B yang melibatkan rasuah atau penerimaan rasuah, kita boleh bawa kepada SPRM. SPRM tunjuk dekat SPRM dan SPRM akan pergi buat siasatan. Dia hanya perlukan satu bukti saja. Dia tak mau hearsay. Dia tak mau dengar. Dia tak mau cakap, oh saya dengar orang ni macam. Tak. Dia tak nak dengar macam tu. Dia nak bukti. No hearsay. Saya dengar ada orang ni dia ada ambil rasuah. Tak boleh. Ada bukti, boleh. Alright. Azam Fauzi, nak boleh tangkap abang Sajak yang selalu keluar kat media sosial pun susah. Iyalah tu, betul. Jijo Alfonso Pereira Abdullah, welcome to the show. Salam, apa khabar? Panjang nama kau. Okay, jadi nak tangkap abang Sajak yang selalu keluar kat media sosial pun susah. Sebabnya aku pun kecewa juga. Ni aku cakap aku kecewa. Kita disumbat dengan berita-berita macam ni lah, dengan cerita-cerita macam ni kat media sosial. Dan in response of that, ada jabatan yang kata okey, kita akan siasat. Kita akan siasat dia. Sudahnya tak siasat-siasat pun, kan? Siasatan itu semudah seluk saja kot. Ataupun intai je tunjuk, tak tahulah apa yang perlu untuk dibuat, kan? Mengikut norma ataupun tata susila yang betul. Tapi kalau siasatan tu perlu untuk tengok, untuk buktikan something, buatlah, kan? Betul tak? Sebagaimana postmortem pada mayat diperlukan untuk meng-approve dia punya insurans, macam tu jugalah, kan? Kalau perlu, check lah. Tapi sampai berbulan-bulan, makan tahun, kita tak tahu cerita. Apa cerita sebenarnya? Oi, ramai masuk. Primary Syaza, welcome. Rabiatul Adawiyah Kamarudin, selamat datang. Sri Makjeri, selamat datang. Malam ni kita start awal sebab kita nak tidur awal. Sebab malam ini alright. Macam mana nak pergi? Yang sakau tu ikan you level kayangan. Yang datang ambil info and siasat ikan bilis level malhain. Kau rasa nak hadap tu boleh suka-suka ke tanpa protokol? Nak jumpa atas sebab dakwaan siasatan pun kena ikut protokol pegawai kayangan tu. Wow, ya betul. Contoh je. Saya dalam bidang teknikal. Rasuah? Kan? Okay, jadi kepada yang baru masuk, selamat datang. Terima kasih sebab join. Kita lepak-lepak santai-santai. Kalau anda ada pendapat atau idea, boleh post dekat dalam komen. Topik dia malam ini ialah tular nafi. Kenapa berlakunya kejadian orang viralkan something, orang katakan benda itu, orang sebar benda palsu, berita palsu, tapi sudahnya jabatan kerajaan ataupun satu government body ataupun mana-mana pihak yang ditularkan tu terpaksa menafikan. Dia terpaksa menafi. Jadi orang ni tular sesuka hati, siapa-siapa pun boleh tular sesuatu pasal satu-satu orang atau satu-satu organisasi. Kemudian orang yang kemudian tular itu hanya perlu menafikan je. Macam ni bukan kita, ni berita palsu. So sampai bila? Jadi persoalan aku ialah, adakah badan seperti SKMM dan sebagainya ada satu SOP atau protokol atau tindakan di mana dia orang boleh tangkap orang yang menularkan ni? Sebabnya tak banyak dengar. Dan jarang-jarang sangat kita dengar orang yang menularkan satu-satu benda atau satu-satu berita ni ditangkap atau dihukum. Kita nak dengar. Aku nak dengar. Aku nak tengok orang yang viralkan benda-benda ni. Aku nak tengok dia macam mana dia kena hukum. Itu topik dia. Kalau korang ada pendapat atau idea, tolong post dalam komen. Kita boleh lepak-lepak, sembang-sembang, ulas-ulas. Malam ni malam Jumaat, santai-santai je. Muhammad Nizam bin Ismail dan Fidi Muhammad Taib, welcome, selamat datang ke Regime Show. Kita live sesuka hati kita bila-bila masa yang kita rasa kita nak live. And topik malam ni lah tular dan nafi. Banyak dah komen-komen daripada kawan-kawan.
Dan tadi daripada awal tadi dah lah Jasmine cakap, ada ketikanya pernyataan kaki viral ni betul, tapi kerajaan menafikan untuk tidak mahu menimbulkan suasana panik di kalangan masyarakat. Tetapi golongan kaki viral ni memangnya adalah golongan yang akan menyusahkan masyarakat, tapi susahnya untuk kita dengar penyebar berita palsu ditangkap dan diambil tindakan. Yang paling tak tahannya lepas viral kemudian minta maaf. Aduhai, mudah sangat. Betul tu. Azam Fauzi cakap apa tadi? Jawapannya tak boleh. Memang tak boleh. Azam Fauzi cakap tak boleh trace. Kecuali dalam cerita dan movie, apa yang scam boleh buat adalah penafian. Sebab itulah adanya web Sebenarnya Mai. Ni yang kita tengah tengok ni, Sebenarnya Mai ni. Kan, apa pendapat korang? Pada yang baru masuk, bagi-bagilah pendapat. Bagi-bagilah pendapat. Kita tengok lagi. Kita tengok tentang kami. Tentang kami ni siapa sebenarnya? Website ni dibuat oleh siapa? Tak ada tulis siapa Malaysian Communication dan Multimedia Commission. Memang SKMM punya. Dia untuk portal memudahkan orang tengok lah, memastikan, mengesahkan satu benda yang tular tu pasti ataupun tidak. Kita tengok Januari 2021 tular. Apakah yang tular lagi? Waspada, email menang hadiah wang tunai 100,000 Petronas Mesra Bonanza yang kononnya daripada Petronas. Tular Januari 2021. Okey, ni berita dia, ni dia punya ni, kita tengok besar sikit. Okey. Oh, nampak macam email ni. Petroleum National Berhad. Okey, dalam bahasa Inggeris. So dia kata waspada. So waspada, email menang hadiah wang tunai 100,000 Petronas Mesra Bonanza kononnya daripada Petronas. Jadi apa penjelasan dia? Menurut Petronas, pihak Petronas mengambil maklum berkenaan penipuan yang melibatkan penyalahgunaan nama syarikat dan kempen. Petronas Mesra Bonanza yang mendakwa kononnya penerima email telah memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM100,000 daripada Petronas Mesra Bonanza 2021. Email tersebut juga menyatakan kononnya ia telah mendapat kelulusan daripada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi mengaburi bahawa ianya bukan satu penipuan. Pihak Petronas menegaskan kepada orang ramai supaya mengabaikan penipuan sebegini dan menekankan bahawa pihak Petronas atau mana-mana anak syarikat mereka tidak terlibat atau tiada kaitan dengan promosi tersebut. Jadi sebenarnya apa punca? Okey, ni kalau macam ni jelas. Kalau macam ni jelas. Jelasnya apa? Jelasnya ini adalah scammer. Orang yang nak dapatkan info scam, nak scam orang, nak tipu orang. So dia buat satu posting macam ni yang menyebabkan orang rasa ini ialah benda yang betul dan mereka nak buat something nak dapatkan maklumat ke. Jadi dia post lah. Saya dengar bunyi kucing meraung ni. Okay, jadi dia post lah benda macam ni. Dia panggil phishing. Jadi bila orang tu respon, adakah saya boleh menang? Dan dia mulalah minta maklumat dan sebagainya kan. Ahmad Fairuz, selamat datang. Welcome to the show. Okay, Azam Fauzi, dia ada Telegram T.me sebenarnya. Oh, ya ke? Mari kita tengok. Kita boleh tengok. Mari kita tengok. Okey, dia ada Telegram Okey. T.me sebenarnya .my Okey. Ada aplikasi Telegram. Tu dia, keluar dah. Oh, boleh join. Sekejap, share screen. Ni dia. Ini dia. Okay. So boleh join channel. Okay. So bila join ni nampaklah semua posting-posting. Dan ni aku suka Telegram ni. Walaupun aku baru join,
Aku terus nampak apa yang ada sebelum-sebelum ni kan. Berita-berita ni semua dia dah letak kat dalam ni. Bagus macam ni, senang. Pengumuman khas darurat. Ini bukan viral. Ini bukan yang palsu. Okey. Menarik. Okey, terima kasih Azam. So siapa yang malas nak ni dan korang ada aplikasi Telegram, korang boleh masuk ke Telegram. Telegram.me/sebenarnya my dan join, subscribe dia punya page supaya kita boleh tengok info-info terkini lah berkenaan. Dia akan post update terkini berkenaan dengan benda-benda yang tular dan penafiannya. Jadi topik kita malam ni tu dia, tular dan nafi. Kalau anda baru join, ada idea ataupun pendapat berkenaan dengan tular dan nafi ni, boleh detect ke dok sebenarnya. Sembang-sembang santai sempena menyambut PKP. Faham PKP start esok kan. Jadi ni dia, kita buat lepak-lepak sembang-sembang. Macam mana korang menghadapi PKP? Macam mana Azam, macam mana Azam? PKP esok nak exercise macam mana? Adakah panik juga? Waspada application. Okay. Alright. Kita balik kepada ni. Mana lagi? Cerita apa lagi? Aku nak tengok ni tadi sebenarnya. Ni yang menarik. Ni dia. Terdapat kes positif COVID-19 di Pasaraya Oski, Langkawi adalah tidak benar. Benda-benda macam ni, viral macam ni yang tak syok sebenarnya. Viral macam ni yang tak syok. Sebab apa? Bila dia viral, ada orang yang ada impact. Impact apa? Kedai ni terjejas perniagaan dia. Ni yang tak best ni. Mulai dia sekarang jangan pergi Oski sebab staff Oski semua kena swab test, ada kes positif customer bla bla bla. So jangan pergi Oski lagi. Buat masa sekarang kat Gym Padang Mat Sirat juga ada positif customer dia. BHK pun tunggu Oski. Kalau sangkut mereka akan tutup kedai kan. Terdapat kes positif COVID-19 di Pasaraya Oski dan beberapa tempat di Langkawi. Itu persoalan dia. Jadi sebenarnya menurut Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi, rantaian hantaran mesej melalui aplikasi WhatsApp itu adalah tidak benar. Jadi dia nafi macam ni je lah. So bila ada tular, nafi. Ini yang jadi topik kita malam ni. Bila ada tular, orang nafi. Tapi tak ada tangkap ke? Patutnya tangkap lah orang ni kan. Tangkap lah dia. Kita nak tengok orang yang tularkan Pasaraya Oski, menyebabkan Oski tu tak ada orang pergi sebab takut kena COVID. Takkan tak ada kesan kepada orang yang buat tular ni. Itu yang kita mahu. Kita mahu efek dia. Kita mahu dia diambil tindakan. Betul tak? Okey, waspada penipuan melalui akaun WhatsApp. Ni apa benda pula? Waspada penipuan melalui akaun WhatsApp. Menurut Kenyataan Media Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (MCMC), MCMC ingin menasihatkan orang ramai agar waspada dengan taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Taktik ini menggunakan pelbagai helah bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima daripada pihak WhatsApp. Kod pengesahan tersebut amnya diterima oleh pengguna untuk tujuan pengesahan apabila berlaku cubaan pertukaran nombor telefon yang dikaitkan dengan sesuatu akaun WhatsApp. Pengguna yang terpedaya menyerahkan kod pengesahan tersebut boleh menyebabkan akaun WhatsApp mereka diambil alih oleh skamer. MCMC mengesan beberapa helah dan modus operandi yang digunakan seperti berikut. Pertama, skamer menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga yang menggunakan akaun WhatsApp milik rakan atau ahli keluarga yang telah berjaya diambil alih sebelum ini, dan seterusnya merayu bantuan pengguna untuk menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima. Skamer menyamar sebagai kaki tangan WhatsApp dan meminta pengguna menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima. Skamer sengaja membuat
beberapa cubaan pengesahan yang gagal. Lantaran itu, sistem WhatsApp akan seterusnya membuat panggilan automatik ke nombor pengguna untuk memaklumkan kod pengesahan. Skamer kemudian melakukan penyamaran dan berhubung dengan pengguna untuk mendapatkan kod berkenaan. Atau sekiranya pengguna tidak menjawab panggilan automatik daripada WhatsApp dan ianya masuk ke peti mesej suara pengguna, skamer akan cuba meneka melalui proses cubaan rambang atau meminta kata laluan atau PIN peti mesej suara pengguna untuk mengakses rakaman tersebut. Ini apa kau tahu? Ini dia target on tour. Dia target on tour pakcik-pakcik, makcik-makcik, nenek, atuk. Dia target. Bapak aku pernah kena ni. Jadi bila dia hantar mesej ni, macam ni, apa yang terjadi? Dia cuba gain access kepada akaun WhatsApp tu lah. Jadi bila dapat OTP tu kan, nombor OTP, nombor 6 digit password tu, dia cuba, telefon pakcik, ada dapat tak tadi nombor 6 digit daripada untuk WhatsApp? Orang tu pun cakap ada. Okey, apa nombor tu? Dia pun sebutlah nombor. Jadi bila dia dapat nombor tu, dia dapat take over WhatsApp orang tu. Dia pun tukar password. Bila dia tukar password, dia dah take over. Bila dia tukar password, dia cuba contact semua family members. Jadi kalau dia tahu orang tu ialah orang tua, dia akan cakap lah, minta maaf lah, ada susah sikit ni hari ni, duit tak ada ni, boleh tak pinjam dulu sekejap 1,000 hari hujung minggu ni saya bayar. Jadi orang yang dah biasa dengan pakcik tu, pakcik-makcik tu kan, yang dengar, alamak kesian ni, kenapa ni, dia nengok nombor ni memang akaun WhatsApp orang tu kan. Jadi dia pun okey tak apa, minta lah nombor akaun, bagi nombor akaun. Ni pakcik pakai nombor akaun anak saudara ni. Pakcik punya akaun tak tahulah kenapa tak boleh masuk pula. Apa bagilah nombor dia. Orang kita tu pun transfer dah 1,000 burn. Jadi macam tu cara dia buat. Jadi apa yang terjadi bila bapak aku kena macam tu, nombor satu sekali ialah aku buat Insta story, Facebook story, WhatsApp. Aku pastikan semua tempat media sosial aku blast. Aku cakap, siapa kawan dengan bapak aku kan, yang kenal bapak aku, kalau bapak aku minta duit, bukan dia lah tu. Sebab dia punya akaun telah di hack. Dan biasanya orang yang kena hack ni sebab dia tak buat multiple safety punya verification. Sedangkan macam Facebook, paling banyak sekali Facebook lah, Facebook, WhatsApp, dia ada multiple security layer. Pakai WhatsApp, pakai SMS, pakai facial detection, password, selain daripada password ada PIN lagi dia minta. Jadi macam Facebook aku, WhatsApp aku memang letaklah try maksimumkan penggunaan semua layer security tu, barulah secure kita punya ni. Dan korang tahu tak siapa orang yang paling tak pandai buat security layer ni? Teka? Siapakah dia orang yang paling tak pandai buat security layer WhatsApp ataupun Facebook dia masing-masing? Teka. Ada tak yang boleh jawab? Teka-teki aku. Siapakah yang paling tak pandai buat security dekat dia punya akaun Facebook, Twitter ataupun WhatsApp? Jawab. Tak tahu. Jawapan dia ialah ahli politik. Sebab apa? Bila dia salah cakap kan, tak jadi apa-apa, dia kata, minta maaf, akaun saya telah dihack. Saya pun tak tahu macam mana akaun saya boleh hack. Saya tak terpasti kenapa dia keluar statement macam tu. Bukan saya tu. Terutama bila dia dah salah buat statement, dia akan keluarkan alasan tu. Ini bukan benda baru, benda biasa, benda common dekat Malaysia ni, di kalangan ahli-ahli politik. Tengok Azam cakap apa? PKP, aku kerja macam biasa tapi mungkin ada rotation kerja. Team A, Team B, Team C lah. Orang teknikal tak boleh 100% work from home, betul. Kalau work from home akan jadi at home.
Try to work. Ya. Tapi aku memang rasa kesian dengan orang-orang yang macam dia terkesan sangatlah dengan PKP ni. Macam kita yang makan gaji mungkin kita tak rasa sangatlah. Kita tak terasa sangat. Tapi ada sebahagian orang yang memang terasa lah. Peniaga mungkin lah. Peniaga macam kawan-kawan aku yang meniaga gym kan, yang meniaga gymnasium. Bila PKP kena tutup. Sedangkan dia orang punya main income ialah datang daripada dia punya itulah, daripada walk-in ataupun dia punya membership gym. Itulah. Ada tak lagi benda yang korang boleh yang kita boleh tengok sama-sama dekat dalam internet ni? Berkaitan jenayah, tengok jenayah ada juga ke yang sebenarnya ni? Okey, bukan. Kesihatan ada. Kesihatan pasal COVID lah. Okey. Kepenggunaan kategori apa ni kepenggunaan? Menarik ni. Disember 2020 Tular Disember 2020. Mari kita tengok. Pihak JAKIM tidak beri pengesahan halal pada air hujan. Menarik. Penjelasan. Ini joke je ni. Dia dalam apa ni? Translation kot. JAKIM beri pensijilan halal pada air hujan. Tak mungkin lah. Tengok dia punya ni. Menurut bahagian halal JAKIM, untuk makluman, JAKIM tidak memberi pengesahan halal pada air hujan sebagaimana yang dakwa dalam penulisan berkenaan. Berdasarkan penelitian pihak JAKIM, kandungan penulisan pihak tidak bertanggungjawab berkenaan adalah untuk mempersenda jabatan ini. Seterusnya bertujuan menjatuhkan reputasi JAKIM selaku pihak berkuasa berwibawa. Apabila dia cakap berwibawa dan kita kaitkan dengan isu kartel daging, jadi perkataan berwibawa tu macam tak betul atau tak tepat lah kan. Kecewa juga kan. 40 tahun kot. Jadi kalau 40 tahun makan daging kangaroo, adakah kita bila kita dapat makan daging lembu yang sebenar, kita akan rasa tak sama dah macam dulu. Dulu lagi sedap. Kan? Anda rindu makan daging kangaroo? Tapi jangan risau, sebabnya masa aku pergi Australia, kawan-kawan aku kat Melbourne, diorang cakap memang diorang diberi lesen. Orang Islam dekat Melbourne, dekat Victoria, diberi lesen untuk memburu kangaroo sebab dia dah jadi infestation. Terlampau banyak. Jadi diberi kebenaran untuk memburu kangaroo dan juga sembelih lah. Jadi walaupun kita makan daging kangaroo daripada Australia, mungkin halal, memang orang Islam sembelih, makan je lah. Right. Siapa lagi yang online? Tak ramainya. Kenapa tak ramai? Malam Jumaat, macam salah timing dia malam Jumaat online ni. Semua banyak projek ni. Okay, kita tengok lagi berita yang menarik. Apakah yang menarik lagi? Okay, ni dia, KDN tidak mempunyai akaun TikTok, tajuk dia. Jadi ada orang telah gunakan jata negara dan buat akaun TikTok. Bagi nama Kementerian Dalam Negeri. Terdapat akaun TikTok milik Kementerian Dalam Negeri, KDN,
Jadi sebenarnya apa? Menurut Kementerian Dalam Negeri ingin menasihatkan orang ramai agar berhati-hati dengan kewujudan akaun TikTok palsu yang menggunakan nama Kementerian Dalam Negeri. Untuk makluman, sehingga kini KDN tidak mempunyai sebarang akaun TikTok seperti yang tertera di laman sosial tersebut. Akaun TikTok ada. Okey, cerita dia sekarang ni, mengikut tajuk kita malam ni. Okey, berkait dengan cerita ni, berkait dengan topik ni. Akaun TikTok ada. Orang tu buat guna jata negara. Dia palsukan, letak nama Kementerian Dalam Negeri kan untuk buat TikTok. Kenapa tak ditangkap lagi orang ni? Kerajaan kita tak ada hubungan ke dengan orang luar yang buat develop TikTok, atau negara yang pencipta TikTok ni duduk dalam dia kan? Kalau kita ada hubungan diplomatik, takkan kita tak boleh tanya ni siapa sebenarnya, boleh tak kita nak tangkap orang ni? Betul tak? Syed Iskandar, Syed Izhar, welcome. Selamat datang. Lama tak tengok. Apa khabar Syed? Kandar, apa khabar Kandar? Komen. Kau panggil Mak dengan Dera masuk sekali. Tolong bagi link kat dia orang. Aku post link. Sekejap. Mana link? Link. Aku post link kat komen ni. Cik kau share, bagi dekat dia. Lama tak jumpa dia. Senyap tiba pula. Alright. Okay. Kepada yang baru datang, welcome. Selamat datang. Lepak-lepak 1 jam 23 minit dah kita online. Lepak-lepak. Tajuk malam ni ialah, ni dia tajuk dia. Ini tajuk dia. Tular Nafi. Boleh detect ke tak sebenarnya ni? Biasa ada orang tular, lepas tu ada orang Nafi. Ada orang tular, ada orang Nafi. Sebenarnya boleh detect ke tak boleh? Boleh cari ke tak boleh orang ni? Sembang-sembang santai sempena menyambut PKP. Tu dia topik kita malam ni. Jadi kalau anda ada pengalaman ataupun idea ataupun pendapat, macam mana kita nak tangkap, macam mana kita nak trace, ataupun ada orang yang tahu fakta sebenarnya, macam mana kita boleh trace atau tangkap orang yang suka tular-tularkan benda-benda ni. Sebab nampak gayanya benda ni dia telah merosakkan negara kita. Bila dia tular je satu benda yang pelik, yang keluar daripada normal punya ni, orang panik dan orang akan buat tindakan. Dan biasanya tindakan tu akan menyebabkan satu-satu orang, satu-satu organisasi atau satu-satu kumpulan atau perniagaan terjejas. Itu punca dia. Kita nak persoalkan malam ni, siapa dia yang bertanggungjawab? Sepatutnya trace, tangkap, dakwa, tunjuk orang yang tular ni dekat dalam media. Macam kes ni, macam yang kita tengok sekarang ni, Kementerian Dalam Negeri kan, ditularkan ada akaun TikTok, padahal tak ada pun. Ini yang kita nak tahu. Alompak Agogo, welcome to the show. Selamat datang. Malam ni cerita dia pasal ni, pasal tular dan nafi. Kan? Bagaimana banyaknya benda-benda yang tular, kemudian yang menularkan tak kena tangkap pun. Asyik-asyik jabatan kerajaan ataupun siapa-siapa kena nafi je. Nafi, tular dan nafi. Tak ada pun tangkapan. Tak ada pun, ataupun ada tangkapan tapi tak ditunjuk pun pada orang ramai supaya dia boleh jadi iktibar. Tak ada.
Okey, kalau tak ada kita tengok kepada ni info. Bahagian dalam sebenarnya .my ni dia ada tunjuk info. Do you know how to handle fake news? Kita tengok apa dia ajar. Oh, ada video pula dah. Tak maulah video. Cara tangani troll ada tak? Okey. Oh, panjang lah pula. So troll ni apa? Troll ni ialah dia ambil satu isu ataupun dia pick on you. Dia ambil anda kan? Lepas tu dia jokekan anda. Contohnya saya kan. Saya keluarkan satu statement. Lepas tu ada orang kutuk saya, dia troll saya. Dia keluarkan statement saya tu dan dia tukar jadi cerita yang kelakar lah. Itu dia panggil troll. Jadi troll ni biasanya kelakar lah. Dia tak adalah troll beria sangat. Tak adalah troll sampai efek kepada masyarakat seperti viral yang biasa orang buat tu. Viral apa ni, COVID dan sebagainya. Itu ada efek masyarakat sangat. Yang ni troll ni buat kelakar je lah kan. Ada menteri keluarkan satu statement, orang pun troll dia ramai-ramai buat meme dan sebagainya kan. Alright. Tanggungjawab penulis portal berita, elak manipulasi isu sensitif. Aku kalau macam ni kan, elak manipulasi isu sensitif ni, kejap. Sebelum aku panjang cakap pasal benda ni, mari aku ambil komen dulu. Azam Fauzi, besok malam ada sesi sembang santai live di Oh My God Hackers dengan Abel Ceroh pasal hacking. Sejauh mana kebenaran fakta dalam dunia hacking ni? Benarkah open source ni tak selamat dan mudah kena hack? Adakah Windows dan Mac OS adalah platform paling secure? Menarik. Menarik. Tapi kau tahu tak Azam, apa benda yang aku risau bila aku tengok tajuk kau ni? Aku risau, adakah topik ini sesuai untuk orang awam? Atau panel ni hanya bercakap dengan orang tech, orang IT, technical je. Itu yang penting. Sebab kalaulah audience dia ramai orang tech dan bahasa yang digunakan oleh panel tu ialah panel tech, kan, panel teknologi, dia bahasa-bahasa terma-terma tech, tak sampai lah. Dia sembang sama-sama dia je lah maksudnya. Adakah dia boleh cakap dengan bahasa yang orang awam biasa boleh pakai? Sekejap lagi tiba-tiba dia baca komen, oh ini kena ni domain collusion ni, ini kena round robin server, apa load balancing apa semua. Kita pun macam itulah kan. So harap-harap boleh share tak ni dekat mana dia punya event dia, post dalam komen. Esok mungkin aku boleh join sekali. Sebab aku nak tahu juga ni, benarkah open source ni tak selamat dan mudah kena hack? Aku ada pengalaman lah pakai open source punya platform, tapi sebab tu aku suka guna open source ni di atas platform yang selamat. Contohnya atas web hosting yang pandai jagalah, macam Exabytes pada aku. Dia memang update. Contohnya kau buka OSCommerce dekat dalam, kau install OSCommerce dekat dalam kau punya web hosting, sentiasalah dia update kan. Dia kata okey, ni ada update baru, ada patch baru, kau kena update kat server kau. Dia beritahu kita supaya kita sentiasa aware lah benda apa yang nak kena buat pada kita punya account tu. Itu yang aku suka. Kadang-kadang bila pakai hosting yang murah sangat, dia tak adalah sangat kan, dia relax lah. Nanti aku bagi link. Alright Azam, thank you. Okay, so aku sambung pasal ni. Ni, elak manipulasi isu. Tanggungjawab penulis portal berita, elak manipulasi isu sensitif. Aku suka cakap pasal ni. Dulu kebanyakannya dalam media, sebab aku belajar computer graphic design dan publication. Memang kita orang belajar design dan publication ni, kita ada satu term
untuk mensensasikan satu benda. Jadi contohnya bila kita nampak satu benda, salah satu approach untuk meramaikan ataupun menyebabkan orang tengok kita punya produk ataupun barang ataupun posting ataupun berita kita ialah kita guna topik yang sensasi. Contohnya menyebabkan orang tertanya-tanya. Contohnya macam ni, tular nafi. Orang punya apa ni tular nafi ni kan? Orang tertanya-tanya kan. Ataupun ni event aku esok malam esok Jumaat malam Sabtu, cikgu kena kecam. Ni kita guna poster macam ni kan, cikgu kena kecam. Orang pun tahu baru ni ada pertembungan antara lecturer dan juga cikgu kan, berkenaan dengan online learning. So kita gunakan sensational tu, sensasi tu untuk buat tajuk cikgu kena kecam. Jadi kemungkinan ramai lah esok akan join. Macam tu. So itu yang aku cakap sekarang ni. Tanggungjawab penulis portal berita ni, ini memang selalu sangat dia orang ni yang kontrol media ni, dia gunakan teknik sensasi ni untuk mensensasi, untuk dapatkan hit, untuk dapatkan sale jualan surat khabar. Kalau sezaman surat khabar tu, kalau zaman internet ni sekarang ni, dia nak dapatkan ramai orang akses kepada page ataupun website dia, menyebabkan dia punya rating ataupun dia punya AdSense berita iklan tu dapat income lah. Jadi dia terpaksa buat sensasi punya isu tajuk, menyebabkan orang jadi masalah dia orang. Bila aku cakap kepada macam wartawan, jurnalis, aku cakap, kenapa kau suka buat tajuk, ataupun editor, kenapa kau suka buat tajuk yang sensasi macam ni? Benda ni macam misdirection, orang faham dan lain. Jadi dia jawab, bukan salah dia orang. Masyarakat sepatutnya membaca. Dia kata dalam berita kandungan dia tu ada penerangan, bukan baca tajuk saja. Tapi masalah kita punya masyarakat baca tajuk saja. Jadi dah tahu dah memang masyarakat kita jenis macam tu, dia orang eksploitasi benda tu. Alkoma Darwin, welcome, selamat datang. Kau dah kahwin Kau kahwin tak ajak aku Q? Alright. Tak apa. PKP kan. Alright, so jadi bila dia cakap macam tu, kenapa manipulasi isu sensitif, aku cakap kenapa gunakan tajuk-tajuk yang sensasi, itu akan menyebabkan orang salah tanggap, gunakan tajuk tu sebagai benda lain. Dia jawab, kenapa kenapa tak baca? Sebab kan penerangan yang betul pasal konten tu ada dalam tajuk, dalam artikel tu, patutnya bacalah. Betul lah, aku setuju lah. Sebabnya dia tahu dah memang masyarakat kita tak suka baca. Memang masyarakat kita akan baca tajuk, lepas tu dah on, forward je terus kan, tanpa baca keseluruhan. Termasuk aku sekali, bukan cakap orang lain, aku sendiri pun kadang-kadang macam tu. Baca tajuk, dah yelah ni. Especially yang kawan-kawan share dekat Facebook. Kita rasa macam ni lah dia kan, kita assume benda tu jadi macam tu. Tak boleh nak buat apa kan. Jadi begitulah. Mana malam ni sunyi sikit, tak ramai yang join kita punya chat lepak-lepak. Biasanya kalau pukul 10, pukul 11 ni ramai. Kalau aku start pukul 10, pukul 11 ramai yang join. Aku start awal lagi ni tak ada orang join. Hari tu aku minum air ni, teh chrysanthemum bunga, TO, lepas tu aku letak bunga chrysanthemum. Jadi aku boleh kunyah bunga tu. Alright, rasanya sampai begitu sini sajalah kita untuk live malam ni. Malam ni malam Jumaat, malam mengasah ilmu. And mungkin sebab tu semua orang senyap malam ni. Mungkin sebab tu semua orang busy.
apalah. Right. Semua orang busy. Tak apa. Okay. Terima kasih kepada semua yang join dan lepak bersama aku. Semoga malam ini kita bertambah hebat dan bertambah gembira. Dan sebagai conclusion kepada topik kita tular nafi ni, so sebenarnya memang ada tangkapan dibuat, ada dakwaan dibuat oleh polis, PDRM, MCMC kepada orang yang buat tular. Memang dia dapat trace, cumanya trace tu lambat atau cepat mengambil masa. Tengok berapa jauh penularan tersebut merebak lah. Bila penularan tu terlampau besar, skop dia terlampau besar, susah dia nak pinpoint kat mana start dia. Dan benda tu mengambil masa lah. Dan eloknya janganlah kita tular benda-benda, kan? Janganlah kita cepat nak meng-forwardkan. Sebab cepat meng-forward ni, pertama sekali kita rasa orang yang kita kena ada rasa benci kepada nak forward benda-benda yang mengarut, kan? Yang especially yang bukan kat kawasan kita, tak payah, kan? Kalau betul-betul benda tu tular tu kat taman kita ke, kat kampung kita, kat bandar kita, at least ada relate jugalah, ada kaitan dia juga kenapa kita nak forward benda tu pada kawan-kawan kita, kan? Tapi kalau tak ada kaitan, kenapa nak forward? Tak payah forward lah. Baca sendiri, tengok sendiri, lepak sendiri sudah. Tunjuk kat anak-anak kat telefon, tengok ni sudah. Alright, jadi tu conclusion dia, kan? So jangan nak senang-senang nak viral. Dan memang susah untuk trace. Dan memang akan teruslah kita akan terimalah dengar benda ni. Tular nafi ni akan berterusan sampailah bangsa kaki viral ni, kerajaan boleh ambil tindakan pada dia orang dengan sekuat-kuatnya. Barulah kita semua akan aman, damai dan sejahtera. Alright, terima kasih geng. Terima kasih semua yang telah lepak dan join aku sama-sama. Muhammad Izzuddin, Azam Fauzi, siapa lagi, Muhammad Ammar Abdullah, Adolf Zulkarnain, Muhammad Fahimi, Faizal Shaupi, Dahlia Jasmine, Nick Ramzi. Terima kasih sebab join aku malam ni, lepak-lepak sama-sama dengan aku. So harap-harap malam-malam lain korang lepak lah lagi, join lagi. Tolong viral pula. Bukan viral, tolong share lah video ni. Sebab apa, konten aku kebanyakannya yang bermanfaat lah. Kita cuba sejauh mana boleh manfaatkan dia, kita manfaatkan lah, dan jadi benda yang boleh dikongsi ramai-ramai. Jadi tolong follow dan like aku punya page aku dekat mana? imregime.com. Ada alamat ni page Facebook je ni. Pergi dekat imregime.com dan follow page aku tu. Alright, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita jumpa lagi dalam tajuk yang lain. Kalau ada idea nak bagi apa, posting kat komen, cakaplah nak buat tajuk apa. Mungkin kita boleh jadikan tajuk tu topik untuk dibincangkan pada malam-malam akan datang. Alright, terima kasih daripada aku, Regime. Kita sembang lagi di lain masa pula, malam lain pula. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat malam Jumaat.